Okey, kita mula pembelajaran kita dengan bacaan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alamal insana ma lam ya'lam. Amin. Okey. Okey, masing-masing ustazah akan share. Okey. Semua buku ada Kita nak masuk bab 5. Okey, bab 5 bab baru iaitu kalau okey, buka buku awak. Okey, muka surat berapa? Nak tahu tipu ke tak tu muka surat berapa? Hmm. Okey, buka buku surat 96. Okey, buka buku surat 96. Hari ni kita nak masuk 5.1 sifat fizik air. Sifat fizik air. 5.1. Ada orang nak masuk lagi. Kejap. Tak ada. Itu kan. Okey. Ustazah share. Share apa ya? 96. 96. Okey. Ustazah akan tukar kamera ni kepada buku. Okey. Okey. Ni buku ni. Ni buku ni. Sama ni. Buku sama-sama ni. Macam mana ni saya nak besarkan? Macam ni. Okey. Sifat fizik air. Muka surat 96. Nampak? Ada buku masing-masing tak? 96. Okey. Okey, nak masuk pada subtopik yang pertama, sifat fizik air. Sifat fizik air. Sifat fizikal air tersebut. Yang mana fizikal ni adalah sifat yang kita boleh ukur dia. Yang boleh ukur kita panggil sebagai sifat fizik. Boleh ukur. Dalam tingkatan 1 dia dah cakap dah. Sifat fizik ni adalah sifat yang boleh kita ukur. Okey, boleh kita lihat dengan panca indera. Okey, mari kita tengok. Masing-masing ada highlight kan? Okey, dekat sini ada pengenalan. Okey. Okey, ni fokus hanya pada air saja. Okey. Pengenalannya, air adalah keperluan asas kita. Okey. Dan bumi ini dilitupi dengan kebanyakannya 70% daripada air. Jadi apa sifat air? Yang pertama, tolong highlightkan. Air yang tulen, sifat dia yang pertama tidak berwarna. Tak ada warna merah, tak ada warna hijau, tak ada. Warnanya jernih, tidak berwarna. Okey. Tidak berwarna sifat yang pertama. Kemudian dia tidak ada bau. Tak ada bau vanila, Milo, tak ada. Okey, yang ketiga tak ada rasa sebab ini adalah air tulen. Air yang tidak bercampur dengan benda asing. Okey, jadi dia tidak bercampur. Okey, kemudian wujud sebagai cecair pada suhu bilik. Suhu bilik kita 24 darjah Celsius. Dia masih wujud dalam keadaan cecair. Bukan beku, bukan jadi gas. Masih lagi dalam keadaan cecair. Dan sifat fizik air yang lain, okey, yang ni yang boleh diukur. Takat didih air tulen adalah 100 darjah Celsius. Okey, 100 darjah Celsius hanya untuk air yang tulen. Air yang tulen ni maksudnya air yang tak bercampur dengan benda asing. Tak ada garam, tak ada gula. Itu adalah air tulen. Okey, takat didih air tulen ni 100 darjah Celsius. Okey, ini kira standardnya. Okey, kalau soalan tanya, okey, takat didih air tulen berapa? Inilah 100 darjah Celsius. Tak ada jawapan yang lain. Okey, yang kedua, takat beku dia. Bila dia boleh membeku? Pada 0 darjah Celsius. Okey, air akan membeku pada 0 darjah Celsius. Dia akan berubah menjadi pepejal. Okey, tidak berwarna. Ketupatan untuk air. Okey, air ini mempunyai ketupatannya 1 gram per cm padu. Ini adalah sifat fizik dia yang sudah standard, sudah diukur.
Okey. Okey, air juga ada sifat yang lain, okey, iaitu sifatnya dia mempunyai tegangan permukaan yang tinggi. Okey, air ini mempunyai tegangan, satu lapisan yang tegang. Okey, mempunyai lapisan tegangan permukaan yang tinggi. Okey, kalau awak nampak, okey, bagi objek-objek yang ringan macam ni, gambar ni, haiwan ni. Okey, objek-objek yang ringan ni, dia boleh berjalan di atas air. Kenapa dia boleh berjalan di atas air tanpa dia tenggelam? Kerana di permukaan air ini ada tegangan permukaan yang tinggi. Okey. Dia mempunyai satu ketegangan permukaan yang tinggi. Jadi, objek-objek yang ringan dia boleh serangga-serangga yang ringan dia boleh berjalan di atas air. Tapi kita tak boleh lah sebab kita ni dah berat. Jadi tegangan tegangan permukaan air itu akan pecah. Jadi kita pun jatuh dalam air. Boleh? Boleh faham tak setakat ni? Tak boleh? Tak boleh? Boleh berbincang ke? Okey, okey. Ini haiwan ni pernah awak tengok kan? Ni apa dia panggil ayak-ayak. Oh, saya tak tahu nama dia. Kan, dia atas air kan. Kalau kita tengok cerita cerita apa yang ni? Yang ada Jackie Chan tu. Yang ada cerita Jackie Chan tu kan, ada virus dari ni. Ni. Water Strider. Water Strider. Okey, ini juga adalah sifat kepada air. Air ada tegangan permukaan yang tinggi. Dan ketegangan permukaan ini apa maksud dia? Dia mempunyai daya lekitan. Apa maksud daya lekitan ni? Ni dekat info sains dia cakap. Daya lekitan adalah daya tarikan antara molekul yang sama. Molekul yang sama. Molekul apa? Molekul air. Okey. Ustazah lukis. Okey. Okey, ini air. Okey. Secara mata kasarnya ini air. Okey. Tapi molekul-molekul air ini tersusun. Nampak tak? Ini molekul dia. Kalau kita zoom dia, mata kasar kita tak nampak. Okey. Secara mata kasar kita tak nampak. Okey. Okey, ini adalah zarah-zarah molekul air. Okey, dia antara satu molekul dengan molekul yang lain ni. Okey, ada molekul dengan molekul air yang lain ni, dia menghasilkan satu daya lekitan. Okey, daya lekitan namanya. Okey, dan dia seperti macam kita linkkan tangan. Okey, ni awak. Okey, link tangan orang sebelah, kepit tangan orang sebelah. Jadi dia akan menghasilkan satu tegangan yang tinggi. Itulah maksudnya. Okey, daya lekitan antara molekul air. Okey, di permukaan menyebabkan ayak-ayak ni boleh terapung. Okey, dihasilkan ketegangan di atas permukaan air, iaitu daya lekitan. Okey, ada satu lagi nama daya, iaitu daya lekatan. Okey, kalau lekitan ini dia terhasil daripada molekul yang sama. Okey, kalau air, molekul air dengan molekul air dengan molekul air. Okey, daya lekatan ini pula terhasil apabila molekul yang berlainan. Okey, daya tarikan antara molekul yang berlainan. Contoh, antara molekul air dengan dinding xilem dekat sini. Okey, dia cakap daya lekitan antara molekul air dan ada daya lekatan antara molekul air dengan dinding xilem. Dekat sini ada perbezaan molekul. Ada molekul air, dia ada tarikan dengan dinding xilem. Ni dua molekul yang berbeza. Ini adalah daya lekatan. Okey, daya lekatan ini membolehkan air diserap masuk ke akar dan dihantar ke daun. Okey, dari bawah naik ke atas. Macam mana air boleh jalan dari bawah ke atas ni diserap ni? Disebabkan adanya daya lekatan. Okey. Kalau kita tahu okey, untuk menaikkan, okey, naikkan dari sesuatu di bawah itu perlukan satu dorongan.
satu tarikan. Tarikan dia adalah daya lekatan. Okey, air itu akan menempel di dinding xylem dan dia akan naik ke atas, naik. Itu adalah proses apa yang berkaitan dengan air diserap masuk ke akar ni. Ada proses apa ni? Penyerapan ni apa prosesnya? Kita belajar. Melibatkan proses apa ni? Air diserap masuk akar ke daun. Proses apa ni? Ini kepentingan daripada proses apa ni? Cuba awak ingat balik. Kita dah belajar. Semua tak boleh jawab ni. Okey, proses transpirasi. Okey, proses tak betul. Okey, proses transpirasi kan ada kehilangan wap air. Ni daun, wap air keluar. Okey. Proses kehilangan air ini juga membantu untuk air yang berada di bawah di akar untuk diserap ke atas. Ini antara kepentingan daripada proses transpirasi, iaitu proses kehilangan air dalam bentuk wap air. Jadi bila wap air ini keluar, transpirasi berlaku, jadi air di akar terus dia akan suck up. Dia akan suck up ke atas. Dia akan serap air naik ke atas. Kenapa air ni boleh naik ke atas tanpa dia jatuh semula disebabkan graviti? Sebab di dalam ini ada daya lekatan dengan lekitan. Dua-dua daya ini berlaku. Okey, dua-dua daya ini berlaku dalam daun ataupun tumbuhan tersebut. Okey, kat sini kata. Okey, antara molekul air ini daya apa? Lekitan. Antara molekul dengan dinding ini adalah daya lekatan. Okey, dalam proses penyerapan air naik ke daun ada dua daya kat sini. Satu daya lekitan, satu lagi lekatan. Apa bezanya? Ini dia tadi, lekitan adalah molekul yang sama tapi lekatan adalah molekul yang berbeza. Okey. Hui. Hui pula. Okey. Itu adalah sifat fizik air. Kemudian, ni apa ni? Kesan penyerapan dan pembebasan haba. Okey, seperti mana kita tahu, okey, air ini boleh wujud dalam 3 keadaan. Air boleh wujud dalam 3 keadaan. 1, pepejal. 2, cecair. 3, gas. Betul? Okey. Pepejal, cecair dan gas. Okey. Dan setiap keadaan ini boleh berubah. Okey, keadaan ini boleh berubah bentuknya dan melibatkan proses-proses yang spesifik. Contoh yang ni awak dah tahu ni, form 1 telah belajar. Okey, pepejal nak tukar menjadi cecair, proses yang terlibat adalah peleburan. Okey, peleburan. Pepejal tukar jadi cecair. Okey, warnanya merah ni. Apa maksud warna merah ni? Arrow merah ni. Arrow merah ni maksudnya haba di apa? Diserap. Okey, kenapa diserap? Okey, seperti mana awak belajar dalam tingkatan 1. Okey, pepejal. Okey, zarah-zarah dia macam mana? Zarah-zarahnya bukan zarah. Zarah-zarahnya rapat antara satu sama lain. Okey. Zarah-zarah untuk pepejal dia rapat antara satu sama lain. Macam mana? Okey, macam mana dia nak berubah bentuk kepada cecair? Cecair zarah-zarahnya dia sudah loose. Okey, dia sudah jarak antara satu sama lain sikit. Dia tak terlalu jarak tapi dia sudah berpisah, bonding dia. Ikatannya sudah berpisah. Jadi macam mana daripada rapat sendat ni, okey, nak jadi macam ni? Jadi dia perlukan tenaga. Okey, dia perlukan tenaga untuk pisahkan. Okey, pisahkan zarah-zarah ni. Okey, tenaga ni, okey. Tenaga ni nak dapat dari mana? Dia perlu serap tenaga, barulah dia boleh berubah menjadi keadaan yang lain. Jadi proses pepejal nak tukar kepada cecair. Okey.
Pepejal nak berubah jadi cair, dia perlu serap tenaga. Prosesnya adalah peleburan. Rasa. Boleh? Nak tengok muka. Ni, boleh. Ni. Oh, semua tutup Yang lain, muka. banat semua tutup muka. Oh, ya ke? Oh, Bani sekali ni. Bani sekali. Kenapa Semua tutup tu. muka? Oi. Kan muka tu semua you tengok semua Dia Ha, sama juga Dia orang sendiri. Dia orang boleh Macam tengok. mana? Macam mana diorang nak nampak Fatia ni? Ini dia orang kena tekan Fatia punya ni lah. Mana? Oh, tak boleh dah. Kau kacau bah. Kacau ni ah. Tak boleh dah ni. Ustazah kau ni kacau ni. Macam ni kot. Sekejap Sembang Ustazah Niza ni ah. Aduh. Ustazah Niza ni. Okay, besarkan skrin Ustazah tau. Kena besarkan skrin Ustazah. Jangan ni. Tekan gambar Ustazah tu. Tekan kamera Ustazah. Okay. Itu baru pepejal kepada cecair. Ini Ustazah rasa kamu dah belajar kan. Jadi Ustazah tak payah nak ulang terlalu detail. Ke perlu Ustazah ulang balik? Hehe je. Okey, cecair nak berubah kepada gas. Okey, cecair nak berubah kepada gas. Ini prosesnya. Penyejatan dan pendidihan atau pendidihan. Okey, apa bezanya Ustazah? Apa bendanya? Penyejatan dan pendidihan dia berbeza. Walaupun zarah-zarah ini berubah dari cecair ke gas, itu sama. Itu persamaan dia. Okey, proses ini melibatkan cecair bertukar menjadi gas. Itu persamaannya. Penyejatan dengan pendidihan. Tapi penyejatan ini berlainan dengan pendidihan. Apa yang lain Ustazah? Okey, penyejatan ni berlaku hanya di permukaan air, di permukaan bahan, di permukaan saja. Tapi pendidihan berlaku di keseluruhan cecair tersebut. Okey, penyejatan ini berlaku di permukaan je dan dia tak ada suhu yang apa tu? Dah termati dah. Nanti.